Okey, untuk sesi syarahan kali ini, saya nak ulas pasal soal selidik yang saya hantar pagi tadi. Ada banyak benda yang menarik lah yang saya nak ulas. Dan bila saya ulas ni, kalau sekiranya ada juga sebarang pertanyaan, boleh terus tanya dalam sesi ni, tak ada masalah. Okey, saya pergi kepada soalan yang pertama tu lah, yang saya minta respon sebelum dan selepas tu. Okey, dulu ingat tak saya minta awak ambil gambar sebarang gambar semasa saya dah mulakan kelas lagi. Dan awak ambil gambar tu, saya suruh awak simpan gambar tu, saya dah lah awak simpan tak. Tapi gambar tu memang saya suruh awak simpan, perhatikan betul-betul. Sebabnya saya nak tengok perbezaan antara gambar sebelum awak belajar dan selepas awak belajar ni lah. Okey, dalam banyak respon yang saya terima, ada satu respon yang sebenarnya ada dua orang yang beri respon yang sama. Respon dia adalah tiada. Maknanya kelas ni tidak memberikan apa-apa perubahan kepada dia lah. Sebab tu dia jawab tiada. Sama ada, saya rasa bukan tiada dia. Jawapan dia tiada. Maknanya sebelum pun gitu, selepas pun gitu. Maknanya tak ada perubahan apa-apa. Sedangkan orang lain, saya tengok ada banyak yang mengatakan ada peningkatan lah dalam cara dia ambil gambar. Alhamdulillah lah. Jadi kepada yang jawapannya tiada ni, saya sebenarnya ada jawapan. Kenapa jawapannya tiada? Sebab ni adalah kemungkinan juga pasal dalam abang ramai tu mesti ada yang tidak minat. Nak macam mana tak? Tak minat. Suruh macam mana pun tak minat. Jadi kunci utama kepada jawapan tu tadi adalah minat tu. Jadi minat itu mendorong sama ada dia akan bertindak lebih bagus ataupun ketiadaan minat menyebabkan dia masih dalam keadaan situasi yang sama lah. Saya rasa jawapannya adalah minat tu tak ada. Okey, katakanlah minat tu ada. Yang keduanya adalah disebabkan oleh sikap kan. Sikap. Tak tahu kenapa jadi gitu. Kalau sikap ni sama ada, tapi awak jangan berhati saya khabar. Saya kelas saya ni, saya suka cakap terang je lah. Tak guna berselindung. Sebab kalau dekat soal jawab yang berikutnya ada kat saya kena. Tak apa, tak masalah. Saya tak rasa hati dengan benda. Mungkin juga disebabkan oleh minat ada, tapi inisiatif untuk menggerakkan diri itu untuk mendapatkan hasil yang baik ataupun kadang-kadang rasa rendah diri. Ada juga orang yang rasa rendah diri, dia rasa macam dia ni serba kekurangan tau. Tak ada benda tu, tak ada benda ni, asyik tak ada je. Dia boleh menjadi satu yang mematikan hasrat untuk lebih maju lah. Tambah pula bila alasan demi alasan demi alasan demi alasan ni, banyak sangat alasan. Lepas tu saya pula pergi bank lah, pergi tambah pula kutukan ke masa saya komen tu. Saya kata apalah awak macam ni, tak ada inisiatif lah benda lah. Dan dapat markah yang sangat rendah lah. Jadi saya ada yang markah yang hampir 100%. Kurang semata untuk dapat 100%. Ada. Dan ada yang sangat rendah lah. Tidak dinafikan lah. Pasal saya tak boleh nak pergi tinggi, tak boleh. Sebab apa? Saya tengok gambar tu gelap. Nak tengok gambar pun tak boleh. Dan macam mana saya nak bagi markah tinggi? Jadi, benda-benda ni adalah satu yang normal lah dalam kehidupan kita. Ada orang yang berjaya, ada orang yang tak berjaya. Tapi, ada orang yang bermula tak berjaya, dia disebabkan oleh kesungguhan dia akan meningkat setapak demi setapak. Ada. Jadi dalam kehidupan kita ni satu je lah, kita jangan putus asa lah. Selagi minat ada, waktu penting sekali, dan semangat untuk belajar tu ada. Jadi untuk awak maju tu tetap ada lah.
Dia tidak akan jadi statik. Itu yang awak perlu bantu diri awak sendiri. Saya boleh bagi semangat. Tapi kalau awak sendiri tidak bantu diri untuk naikkan diri awak, saya tak boleh nak apa tau. Sedangkan saya sentiasa open. Saya selalu bertanya kan, siapa ada masalah, siapa ada yang tanya pasal apa-apa sahaja berkenaan dengan fotografi ataupun di luar bidang fotografi pun saya layan, tak ada masalah. Tapi benda tu mesti dalam pengetahuan saya lah, mesti saya tahu benda tu. Kalau awak tanya saya pasal engineering, saya nak jawab macam mana? Saya tak boleh jawab. Tapi kalau saya tahu benda tu, saya akan jawab lah. Itu mustahaknya saya kena tahu. Dan lebih-lebih lagi kalau saya mengalami perkara tu, saya buat sendiri ke, maknanya jawapan yang saya bagi tu insyaAllah akan lebih detail. Jadi berbalik kepada soalan tadi, yang jawab tiada tu, dia bergantung pada diri awak lah. Awak kena tolong diri awak sendiri. Saya tak boleh buat apa. Sebab saya tengok tadi tu ada 2 orang tak silap saya yang jawab tiada. Maknanya bukan satu benda yang normal lah. Maknanya benda tu tidak normal. Maknanya 2 orang je yang ada masalah tu. Orang lain okey je. Jadi awak kena bantu diri awak sendiri lah. Okey, soalan yang kedua tu, bila saya tanya pasal kualiti pensyarah, macam mana saya ajar, okey ke tak okey. Saya ada dua jawapan lah yang saya tengok tadi lah. Ni saya tengok yang terbaru ni. Dia kata okey je, tapi agak takut sikit. Okey, tapi agak takut sikit. Yang kedua pula, dia kata okey, disebabkan kelas online, jadi kurang okey. Ini. Yang okey, tapi agak takut sikit tu, sebenarnya saya kena tegas lah dalam mengajar ni. Itu saya kadang-kadang, saya ni boleh belaka orang dia, tapi kadang-kadang saya buat joke. Okey, saya buat joke. Tapi dalam joke-joke saya tu, orang lalai tau. Saya tak mahu student tadi dia lalai dan ambil mudah. Saya buat joke. Tapi bila saya tengok orang dah tidak serius, saya kena tegas sikit lah. Supaya awak akan lebih berhati-hati dan lebih beri tumpuan kepada subjek ni. Kerana apa? Kerana saya dah beritahu dulu kan. Subjek ni adalah salah satu subjek yang awak boleh berdikari tanpa memerlukan subjek lain. Maknanya kalau contoh gini lah, tuturan cakap kan. Kalau awak katakan awak fed up lah belajar, malah lah belajar ni. Nak berhenti lah. Ini saya contohnya, nak berhenti. Tapi awak mahir subjek ni. Tidak mustahil awak boleh dapat income yang lumayan. Hanya buat projek ni je. Bukan projek ni. Hanya tumpu pada bidang fotografi je. Awak boleh hidup. Sebab tu saya kata. Jadi, alang-alang dah subjek ni termasuk dalam benda yang awak kena belajar. Beri tumpuan lah. Sebab bukan senang saya awak nak jumpa saya ni. Lepas pada ni awak tak akan jumpa saya dah. Pasal saya ngajar subjek lain, tak akan ajar awak lagi kemungkinannya. Jadi, ambil sepenuh peluang lah. Rebut peluang yang semaksimal mungkin. Tapi setul, saya kata, saya sayang betul lah. Awak dah ambil. Pasal Uniza bayar saya mahal untuk ajar awak semua. Tapi awak tak rebut peluang ni. Cukup sayang. Dah ni nak habis semester lah. Tengok tinggal seminggu lagi kot. Seminggu lagi. Jadi, tak rebut peluang. Saya dah nak kata apa lah. Sebab daripada awal itu dah saya dah cover dah. Saya ada ni. Guna betul-betul. Tengok betul-betul, tengok fotografi, pergi jalan mana-mana tengok. Cantik sikit benda nak tanya. Macam mana gambar ni? Macam mana dia buat? Apa benda alatan yang digunakan? Teknik apa dia pakai? Memang benda gitu lah. Jadi, bila awak tanya, awak akan kongsi ramai-ramai ilmu tu. Seolah-olahnya apa? Bila saya terang, seolah-olah awak beri juga pada ilmu pada orang lain. Akan oleh pertanyaan awak tu. Sayang lah. Dia kata apa tu?
Kemudian okey disebabkan kelas online ni jadi kurang okey. Saya pun tak faham tentang jawapan ni. Kenapa pula jadi kurang okey? Sebab kita tak ada pilihan sekarang ni. Itu sahaja pilihan yang kita ada. Dan kalau kita tengok dekat internet sekalipun, YouTube tu adalah pelajaran online. Di samping berhibur dah, di samping berhibur. Kalau awak nak study pasal sesuatu benda, awak buka laman YouTube, awak belajar situ kan. Itu adalah satu teknik pembelajaran. Sama, masih juga online. Yang ni pun online juga. Awak buka Skillshare, sama juga. Awak buka udemy.com, sama juga. Cuma dia ada, awak boleh tengok dia silibus depan mata situ. Macam kita ni, silibus melalui DCI. Saya ada DCI tu dan saya ajar. Dan awak perlu ambil nota dah. Dia belajar online ni, nak cepat faham adalah awak kena tulis. Awak jangan mentang-mentang saya rakam video awak lepas tu tak tengok dah video saya tunjuk sekali lagi. Tak cairan dia mau clear. Bila saya sebut tentang ni memang dia senyum. Pasal dia tak tengok dah. Dia tengok sekali ni. Dia kata, masuk dah. Alah tengok. Padahal kalau diulang sekali lagi, dia dapat ilmu tu mantap. Pasal dia tengok 2 kali. Dia nak mantap lagi, dia tengok lagi. Jadi lama-lama dia akan masuk dalam kepala ni. Dalam kepala je. Dia nak pergi ambil gambar, dia dengan sendiri mari tau. Dia panggil subconscious mind. Tanpa disedari benda tu masuk dalam fikiran. Tak payah nak tengok nota budak, tak payah. Pasal awak dah banyak kali tengok sendiri. Tanpa disedari. Jadi awak kena buat gitu lah. Kena tengok berulang kali, catik nota tu. Okey, kemudian ada soalan saya berkenaan dengan seronok tu tidak masuk kelas ni. Antara yang saya tertariknya adalah dia kata assignment singkat. Okey, kemudian markah strict. Dah singkat strict pula markah. Kedaku. Bukan gini tau. Saya bawakan diri saya ni sebagai juri profesional. Ada main-mainnya kesiang-kesiang tak ada. Awak dah okey. Awak okey. Sebab apa saya kata gitu? Kalau awak kata markah saya strict pasal awak markah sikit. Tapi saya cuba tanya orang yang markah. Orang yang markah tinggi tu. Bisa terkejut. Wah, mau dekat nak. Saya satu lagi markah nak beli 100. Bisa sungguh. Mana? Tengok, se-strict saya, tapi ada markah yang betul, yang memenuhi kriteria, dia dapat hampir 100%. Satu markah lagi nak boleh 100. Mana saya rasa tak ada ruang. Saya nak bagi 19. Betul dah ni memang patut 20/20. Pasal dia memenuhi kriteria. Jadi untuk segmen yang ada rubrik tu, saya kena bagi 20 juga. Cuma yang satu tu, yang kurang 1 markah tu mungkin ada benda lah. Kalau dia buat gini, bagus sikit gini. Jadi bagi 19 dah, tak boleh bagi 20. Tu mungkin sebab tu lah. Jadi maknanya, saya tidaklah se-strict yang awak sangka. Tapi kalau awak memang gambar tu memang hancur lah saya bagi nak markah. Nak bagi markah tinggi macam mana? Memang tak boleh. Markah tu memang rendah. Memang rendah lah jawab dia. Tak boleh bagi markah tinggi. Okey, kemudian itu baru satu, saya dah tengok lagi. Tadi tu saya catat yang tadi tu. Kemudian perkara yang tidak disukai. Ada seorang tadi kata apa? Saya ada suka sekali bila cik suruh ambil gambar dengan penuh perasaan. Memanglah kita ambil gambar, nak tahu, kena penuh perasaan. Kalau fikiran lain, ambil gambar, itu aja jadi hasil gambar yang awak ada. Sebabnya awak tidak menumpukan kepada awak nak ambil tu. Gambar yang mana-mana gambar lah awak tengok tak, mana-mana gambar yang baik lah, yang memenangi anugerah. Kadang-kadang kita tengok gambar tu, kita rasa dia boleh membawa kita kepada dunia tersebut yang ketika gambar tu diambil. Contohnya gini ya, ada satu gambar yang memenangi anugerah
kewartawanan dekat dunia ni, Pulitzer. Nama dia Pulitzer Prize. Dalam setiap tahun ada anugerah ni disampaikan. Ada satu gambar tu, ni gambar yang diambil di Afrika. Ada seorang budak tu, ketika tu zaman kebuluran, di waktu kebuluran, budak tu tertunduk macam dia tengah cari makanan dekat pasir. Ada seekor burung hering tengah tunggu dia. Bila-bila masa dia akan ingat budak ni, bila budak ni mati. Jadi, gambar dia ambil, apa yang terjadi pada gambar tu adalah, gambar tu bila dia balik, dia tengok tu, dia menangis. Dia menangis. Maknanya bila dia ambil tu, dia ambil dengan jiwa dia. Dia ambil dengan penuh perasaan. Hingga kan, gambar ni punya dah berhantu dan orang siap ada yang tuduh dia kenapa tak tolong budak ni lah, apa macam-macam lah. Last kali, gambar ni bunuh diri. Awak boleh cek dalam internet. Awak cuba baca kisah dia. Saya pun lupa dah nama gambar tu. Maknanya apa yang saya nak cerita ni adalah gambar tu, dia ambil dengan penuh jiwa. Mana-mana gambar yang menarik adalah gambar yang diambil dengan penuh perasaan lah. Kalau awak tidak membawa perasaan dah ketika ambil gambar, itulah yang menyebabkan jadinya gambar yang awak ambil tu yang makan rendah tu gitu lah. Sebab tidak bawa perasaan awak ketika ambil gambar tu. Kebanyakan gambar lah, yang gambar, nak ambil gambar yang framing tu, contoh je lah yang awak buat ni. Ambil gambar framing, raw author dengan deadline. Alright, cukup dah. Framing, framing ambil apa? Ambil spek ni, ambil spek. Itu adalah gambar yang tidak ada perasaan. Sebab awak cuma nak melepaskan, sekadar melepaskan batu di tangga untuk menyiapkan gambar tu. Sedangkan orang yang betul-betul dia ada jiwa, dia akan perhati tau. Kat mana boleh ambil dapatkan framing ni? Ambil situ lah. Ataupun ambil celah jambatan tu dah. Kat mana? Itu baru betul-betul ambil dengan penuh jiwa raga. Itulah maksud saya tu. Okey, yang keduanya ada orang kata perkara yang tidak disukai adalah pasal kelas ni kelas online. Susah nak faham. Jadi pada saya, ni adalah satu benda yang tidak logik juga. Kerana saya dah terang tadi, yang kita belajar kat YouTube tu macam mana? Mana-mana ada, kan? Sebenarnya, saya cakap Melayu lah ni, bukan saya cakap English. Patutnya mudah faham lah. Tanya, saya jawab. Dan sepatutnya, fotografi ni adalah, kelas ni adalah pembuka untuk awak lebih faham, bergerak lebih jauh lagi. Sebab bila saya dah ajar framing, saya dah ajar raw author, awak patut pergi ke YouTube pula lepas tu. Itu peranan student patut begitu. Dengar syarah, lepas tu berdikari sendiri. Merayak mengata reti dalam dunia ni, dalam dunia maya ni, cari ilmu-ilmu tambahan. Tu awak akan jadi seorang jurugambar yang bagus lah. Tidak dapat dinafikan. Saya dah bagi hints. Kelas ni adalah untuk hints. Dan berikutnya adalah untuk awak bertebaran lah, cari maklumat khususnya. Okey, seterusnya ada yang tulis tu, attendance sekejap nak cik. Sekejap apa? Saya buka biasa attendance sejak saya buka pukul 11 hari ni saya buka pukul 11. Saya bagi 15 minit. Tapi saya buka untuk masuk sini betul 15 minit sebelum. Maknanya awak dah alert tu. Awak dah alert. Daripada 10.45 hingga ke 11 tu, standby lah. Jadi 15 minit itu adalah satu waktu yang sesuai lah, yang padat lah sebenarnya. Dia masuk dah. Bukannya masuk online ni jadi kena teruk macam harga masuk pintu tu, tak pergi boleh masuk tak. Dia luas, boleh masuk je lah. Tidak ada masalahnya. Masalahnya adalah awak sendiri yang lambat. 15 minit tu adalah ruang yang betul lah. Dia tengok dekat 15 minit sekarang ni baru 76 orang masuk. Mana lagi yang lain? Sedangkan total kelas hari ni adalah 90 lebih. Mana lagi yang lain?
Tu yang masalahnya disiplin. Tapi walaupun begitu, kalau katakan awak masuk lewat, masuklah. Masuk. Mesti awak kena tanda attendance. Cuma dekat attendance tu ada lah. Masuk lewat dia akan tulis lah. Kedatangan lewat. Tadi saya alert lah. Oh ni budak ni masuk lewat. Tengok dekat report tu tengok. Asyik dia je lewat. Apa pasal komputer ni dia catat kan. Komputer ni dicatat. Macam malaikat kan. Orang buat silap, dicatat gitu lah. Sama aja. Cuma komputer ni sistem dia untuk kita berfikir. Dalam dunia ni gitu dah. Maknanya kalau orang lewat, kalau dah catat pun, komputer akan tulis kau. Tak mari terus. Komputer akan tulis kau. Tak mari. Dia ni dah hadir. Ataupun dia ni hadir. Pukul berapa dia hadir. Semua ni tercatat. Jadi di akhirat lagi, lebih-lebih lagi lah. Benda ni adalah untuk panduan je dalam dunia ni. Jadi soal attendance kejap tu memang tidak akan timbul lah. Semuanya awak je. Jawapannya tetap pergi kepada awak juga. Awak tak boleh lari ya. Masalahnya terletak pada diri sendiri. Okey, yang seterusnya adalah deadline singkat. Deadline singkat ni gini. Daripada pengalaman saya lah mengajar, bukan saya awal saja ni, lepas-lepas memang. Katakanlah saya bagi assignment tu, okey, hantar hari Sabtu malam pukul 11. Ni saya khabar ni hari Ahad ni, hari Sabtu seminggu ni pukul 11:59 malam hantar masa tu. Gerah untuk orang hantar hari Sabtu tu tinggi lah. Kalau masa sebelum tu hari Rabu ada se. Hari Khamis ada 2. Hari Jumaat ada 1. Hari Sabtu tu bertimbul hantar. Hari Sabtu tu pula gerahnya gini. Pukul malam tu, pukul 8 tu, tinggi gerah naik. Jadi, apa-apa saja pun, kalau saya tambah hari 2 hari selepas tu pun, super tular je. Jadi hari Sabtu tu tetap landai. Hari 2 hari lepas tu baru tinggi balik. Jadi awak buat kerja last minute ni lah. Memang saya bagi masa lama pun gitu juga. Jadi berdasarkan pengalaman apa-apa, jadi tidak timbul masa singkat ke tak. Pasal awak akan buat kerja gitu juga. Jadi kenapa timbul masalah? Tak timbul masalah sebab kalau awak rasa awak dah boleh capai, tapi kenapa ada orang yang dapat markah tinggi? Sedangkan kalau kata markah masa tu deadline tu singkat adalah lewat kerja. Maknanya semua orang akan makan rendah lah. Sebab masing-masing tidak dapat buat benda yang berkualiti. Tapi kenapa ada di antara awak ni yang boleh hasilkan kerja yang kualiti, kerja yang bermutu tinggi dalam masa yang singkat. Jadi siapa harus disalahkan? Sendiri juga lah. Tak boleh nak kata apa. Sendiri. Pasal disiplin diri tak ada. Apa-apa hal, diri sendiri. Tak boleh kata apa. Okey. Seorang ni pula, ni best sikit Dia kata perkara yang tidak disukai adalah bila semerajuk. Bila semerajuk. Okey, gini Kenapa saya mengajuk? Gini. Kalau dah kelas fizikal, saya ngamuk. Ni ngajuk ke tahan kira lah. Ngajuk lain sikit. Kalau fizikal, ngamuk tu student ngeri dia kat muka. Gini awak imagine, awak cuba bawa diri awak tu kepada diri saya yang ngajar ni. Bila saya nak ajar awak, saya kena prepare. Saya kena prepare bahan. Okay. Saya kena recall balik pengalaman yang dapat-dapat. Saya kena recall balik teknik-teknik. Macam-macam lah. Saya nak bagi ilmu kawan. Lepas tu, dengan kesungguhan yang saya ada, tengok saya pakai Zoom. Saya ajar ni, saya pakai Zoom. Zoom ni berbayar tau, saya bayar sendiri.
Saya tak pakai yang Uniza punya, Uniza pakai Webex. Webex. Memang Webex free. Tapi disebabkan oleh saya tak boleh tengok muka awak ni. Ada gangguan. Saya tak tahu Webex saya pasal apa jadi gitu. Saya nampak gelap je. Saya nampak benda pun. Ni boleh tahan, saya nampak. Yang buka kamera saya nampak. Jadi, nampaklah inisiatif. Tengok, ada orang baru masuk gitu. Tengok. Ada inisiatif saya macam mana nak bagi awak ni semua dapat ilmu. Dapat ilmu yang bukan saja ilmu biasa-biasa, ilmu yang mantap, ilmu yang saya share daripada industri. Saya daripada industri. Bukan daripada lecturer yang duduk dalam lingkungan tu saja dekat Uniza ni. Saya daripada luar masuk dalam. Maknanya saya masuk dengan pengalaman saya share kat awak. Jadi itulah. Tiba-tiba bila saya tanya soalan, ada soalan, senyap belaka. Buka kamera, tak buka juga. Buat ni, tak buat juga. Jadi apa awak rasa kalau awak jadi saya? Kadang-kadang hingga satu masa tu saya rasa, macam orang gila cakap seorang. Tak ada respon. Macam saya cakap dengan skrin je, maknanya gitu. Itulah kadang-kadang menyebabkan saya rasa, fed tak mengajar kelas ni. Tak ada respon. Sedangkan, lepas saya mengajar ni, saya ingat selesai, dah selesai kau. Lepas habis ni, dah saya rakam video. Saya kena upload balik kat YouTube. Nak masukkan dalam awak ni supaya senang awak akses. Masuk YouTube dulu. Sebelum masuk YouTube, saya kena edit dulu. Edit benda pula. Nampak lebih kurang ya? Tak, saya edit. Video tu panjang. Saya tanya ada soalan. Senyap. Saya cek senyap tu kadang-kadang 5 minit, kadang-kadang hampir 10 minit. Senyap tu. Lepas saya nak ubah senyap tu, saya kena cut tu. Saya kena tengok adik cut nak singkatkan benda tu supaya pasal bila saya letak kat YouTube, saya kena public kan, saya nak share kat awak. Benda-benda tu lah saya nak elok lah. Jadi kerja editing tu benda yang makan masa. Lepas tu upload balik dekat tu. Tu tak kira lagi kan. Nak kena bagi makan lagi kan kat awak ni. Bukan sikit-sikit. Nak kena study betul-betul. Betul tak makan hari ni, kadang adil pula ke. Berdasarkan rubrik yang ada. Bukan sikit-sikit orang dah, bukannya satu assignment, banyak assignment. Jadi benda-benda ni yang menyebabkan kadang-kadang saya rasa apa ni yang ngajar ni nak berhenti Kadang-kadang ada saya rasa macam sampai begitu sekali macam sebab bila saya rasa macam student tidak hargai ni. Sedangkan bukan senang awak nak dapat saya ngajar, bukan nak bangga diri, tapi gitulah hakikatnya. Naik fedak. Itu menyebabkan kadang-kadang saya rasa macam mengajuk Tapi awak ni boleh tahan kira lagi. Pasal online saya duduk kat rumah je. Online. Bayangkan saya nak pergi ke Uniza tu, saya terpaksa drive kalau bawa kereta 100 km lebih. Tiba-tiba masuk saya ngajar 20. Student baru mari. Student duduk kat hostel. Sedangkan saya terpaksa subuh-subuh hari dah drive lah masuk mari ke Uniza. Student yang dekat tu lambat mari. Itulah antara benda-benda yang membengangkan lecturer sepatutnya sebagai student yang nak menuntut ilmu ni, dia kena standby awal. Guru masuk tu, ada belaka dah. Nak murid ada belaka dah. Itu yang sepatutnya. Bukan guru masuk tu, guru tunggu dah tunggu bila lah nak murid nak mari. Dia bukan gitu. Kalau gitu tak berkat. Ilmu tu tak berkat mana. Jadi kita nak tambah ilmu ni, kena ada keberkatan ilmu. Cara nak berkat ilmu, mari awal daripada guru. Itu lah sepatutnya. Apa panggil dia? Study dulu. Sebelum masuk ni, tengok dulu apa yang patut. Benda yang boleh menambahkan ilmu, benda yang boleh share dekat orang lain. Lepas tu kalau awak boleh menyatakan pandangan awak, lagi sedap, lagi bermakna. Lagi bermakna cara tu. Ada satu teori lah. Dia kata
kadang-kadang ngajar antara student degree dengan student diploma ni berbeza. Jadi saya mula tak percaya sikit. Saya jarang ajar diploma sebenarnya. Baru sekali dua. Kebanyakan saya ajar degree. Jadi apa yang ketara saya tengok dari segi perbezaan antara degree dengan diploma ni adalah diploma macam ni lah. Awak sekarang ni. Sedangkan degree, awak tahu tak? Degree, student ni cukup banyak bekerjasama. Jadi ada two-way communication antara lecturer dengan pensyarah. Jadi sepatutnya awak cuba kikiskan benda tu lah. Jangan harap ke diploma, tunggu degree lagi lah. Jangan tunggu. Sebab benda ni benda yang baik. Dan awak bukan budak sekolah. Melainkan awak rasa awak macam sekolah lagi. Tu tak tahu lah. Ni, Muklis ni. Saya tanya awak. Awak rasa awak ni macam budak sekolah lagi ke student universiti lah? Student universiti lah. Universiti lah? Apa macam budak sekolah lagi? Student insyaAllah. Budak student Okey. Okey. Apa dia awak rasa? Saya. Rasa macam student universiti ke rasa macam Student. Ini rasa gitu lah. Lama lah rasa gitu. Baru ni, baru hari ni. Okey. Baru hari ni ke lama dah rasa gitu? Apa? Awak rasa awak ni student universiti baru hari ni ke ataupun lama dah sebenarnya awak sedar? Ke baru hari ni, sungguh saya universiti lah. Hari ni ke sebelum ni lah? Lama dah. Lama dah? Kadang-kadang saya tengok macam awak ni semua ni macam baru tersedar daripada lamunan. Tengok daripada muka awak ni lah. Walaupun saya tak tanya nak, saya tengok, ya kedok sedar ni. Apa dia duk rasa macam dia baru form 5 ke benda tak tahu lah. Itulah masalahnya. Okey, kemudian seterusnya. Ada student yang dia buat comparison. Comparison macam mana? Kata cik bagi markah tau. Cik tengok kata. Student kita ada yang pakai kamera tau. Lepas tu ada pakai iPhone. Gambar lawa lah. Saya kamera udah telefon saya memang telefon ramah sekalian murah. Jadi kualiti gambar memang beza. Ada tak markah cik beri yang? Ada gitulah lebih kurang. Soalan yang timbul dalam sesi tu lah. Dalam borang soal selidik tu. Jadi menjawab pada soalan ni. Jadi gini, betul. Tapi saya sebenarnya tengok ada banyak aspek. Kalau tengok, kadang-kadang orang ambil gambar tu, mungkin dari segi kelebihan dia adalah gambar tu lawa dari segi pencahayaan contohnya. Orang yang ambil gambar ni, cahaya dia kurang sikit. Tapi, walaupun gitu, saya dah tengok gitu. Betul lah. Kamera ni, input dia, gambar dia lebih jelas. Sedangkan gambar yang telefon yang murah tu, gambar dia kurang jelas. Tapi dari segi aspek yang saya tengok adalah aspek macam mana dia cahaya yang diambil ketiga tu. Contohnya, dia ambil gambar cahaya tepi tingkat. Saya boleh tengok cahaya tu suluh pada diri dia, sini gelap contohnya. Saya tengok aspek tu. Dari segi kreativiti pencahayaan ketika dia ambil tu. Bukannya output tu. Output tu, kalau dia ambil kamera biasa, ialah dia dapat jelas lah. Yang agak murah tu, jelas juga tapi dot lah macam berkaca macam yang telefon mahal tu.
Tapi dari segi aspek cahayanya, biasa je lah. Kamera tu memberi cahaya yang sekata. Sedangkan gambar yang saya tengok tadi tu, yang markah tinggi tu, cahaya yang tidak sekata. Contohnya cahaya dia ambil suluh sini saja, gelap sikit sini. Dia nampak dari segi aspek, dia bermain dengan aspek pencahayaan tu. Gitu dari segi markah cahaya. Kemudian awak tengok rubrik. Rubrik banyak momen. Dia pakai kamera mahal, dia pakai kamera murah. Kalau gambar yang dia ambil tu ada momen, ada markah khas tu. Dia memenuhi raw optic. Dia pakai kamera murah ke, dia pakai kamera mahal ke. Raw optic ada. Raw optic tak ada. Framing ada. Framing tak ada. Jadi tidak timbul soalnya sama ada canggih ke, tak timbul. Dia tidak memberi satu benda yang ketara dari segi aspek permarkahan. Okey, harap menjawab berkenaan dengan awak tidak patut rasa macam tak boleh makan tinggi kamera telefon murah. Tak timbul. Bukan itu. Kemudian tak ada model. Cik, saya duduk dua orang, ada orang rumah saya ni. 2 orang ataupun 3 orang aja. Mak saya nak ambil dia, mak saya. Dia dah sibuk buat kerja. Okey. Adakah itu alasan dia? Tidak juga. Kan dia apa? Bila kita ambil potret ni, potret, ingat tak? Potret tu maksudnya gambar yang dia ambil yang menampakkan wajah orang tu, mata dia tengok kamera, menghadap ke kamera, itu adalah definisi potret. Menghadap kamera. Dalam keadaan sedar. Yang tidak sedar dipanggil candid. Sedar. Jadi katakanlah mak awak tengah duduk tengah masak kat dapur. Boleh tak awak definisi potret, katakan mak, saya nak ambil mak je. Okay, mak masak macam biasa. Okey, pandai sini. Jadi mak dia tengah masak, dia pun pandai situ. Tengah masak Jadi adakah itu dikira potret? Soalannya. Tengah masak, dalam keadaan sedar, tengah masak, paling kat dalam kamera. Potret tak? Potret kan? Pasal dia sedar. Dia tengok kamera. Potret Jadi apa timbul masalah? Tak perlu mak tu. Mak, pergi pakai baju lawa sikit. Tak payah. Tak perlu. Saya nak. Awak kena tengok rubrik tu. Dia supaya ada momen, kena ada. Kalau awak kata, awak rasa tengok masa tu, mak pakai baju ni terlampau ketara sangat. Contohnya baju saya pakai ni. Nampak baju dulu daripada muka. Tukar potret tu jadi black and white. Apa timbul masalah? Tak timbul masalah kan? Tukar jadi black and white. Mungkin dengan black and white tu jadi gambar jadi makin berkualiti. Jadi kesimpulannya tak ada alasan juga. Alasan yang awak begitu tak ada. Tak timbul alasan. Kemudian satu lagi dia kata, saya nak pergi mana-mana dekat nak ambil street ke, malu je. Kunci kepada nak jadi juru gambar yang baik adalah buang kemaluan. Kan itu. Tu bahasa yang mudah faham. Awak kena buang perasaan malu tu. Buang perasaan malu. Kalau awak malu, macam mana nak jadi gambar? Tak boleh. Kena kikis betul-betul. Kena ambil. Kadang-kadang benda tu, awak je yang rasa. Orang dia kata benda. Orang kata asyik orang kata benda je. Padahal orang tengok gitu, dia kata benda pun. Kadang-kadang setengah orang kata, bagus dah lah. Aku tak boleh buat gitu. Ni, setengah orang. Dalam hati dia bukan kutuk kita, dia puji pula. Bilalah nak jadi macam dia ni. Boleh ambil gambar. Pakai telefon, buruk telefon dia. Tapi macam pro. Ambil gambar selamba je. Tengok telefon cak ayam je. Maknanya gitu. Bukan iPhone tu. Tengok. Kita sentiasa bersyak wasangka terhadap diri sendiri. Sedangkan orang lain puji pula dalam hati. Yang kita tak nampak. Pasal benda tu
benda tu bukan dah tidak dijermakan lah. Bukan kita nampak tulisan dia. Oh bagus pula ni, kita nampak boleh baca tulisan keluar kan. Itu baru lah. Dia tak nampak. Benda tu ada rahsia. Tiba-tiba kita menjawab. Seolah-olah kita menjawab perasaan orang lain. Mana boleh. Dan apa ni, tak ramai lah saya dapati ya. Tak ramai yang buat apa ni, buat assignment ni. Yang prepare checklist. Macam ni contoh ya, checklist. Macam ni. Apa? Saya rasa tak ada orang pun buat checklist macam ni. Kan? Sebab awak dah fikir nak ambil gambar. Setakat ambil gambar tu, pasal awak dia bagi. Oh, cahaya cukup tak waktu ni? Cahaya ni kreatif ke tak? Sekata ke ataupun tidak sekata ke apa? Komposisi apa? Rotak ada tak sini? Pasal saya tengok, ada orang yang hantar gambar tu, tak ada langsung ketiga-tiga elemen ni. Tak ada. Ada? Dan macam mana saya nak bagi markah tinggi? Bukan markah tinggi lah. Markah sederhana tinggi pun saya nak bagi. Dan pasal dia tidak memenuhi kriteria. Saya nak bagi, nak rubrik, nak markah pun tak boleh. Tapi bagi markah kesian. Kalau lebih kosong nanya tu. Boleh juga. Kata usaha dia pergi situ. Okay? Itulah yang saya boleh tolong. Yang tak boleh tolong pun. Ada buah pekat. Ada juga ni. Langsung tak atur. Macam ni. Langsung tak atur assignment. Ada. Apakah yang boleh saya bantu? Tidak boleh saya bantu apa-apa. Tunggu repeat lah. Awak kena tunggu repeat je. Awak akan dapat diploma. Kiranya awak gagal. Dah nak kena ulang balik subjek ni. Siapa yang nak ajar awak lagi? Kalau saya masih mengajar. Kalau saya tak mengajar, katakan saya tiba saya rasa nak berhenti ni. Ada. Sebab ada. Macam mana nak tangkap gambar air hujan yang sedang turun bagi nampak jelas? Okay, kalau kamera awak tu tak ada fasiliti speed, awak kena upload yang saya beritahu tu, open camera tu, kena upload apps tu. Awak guna speed laju lah. Lepas tu auto ISO. Lepas tu guna burst. Awak ambil je dekat air hujan menitik tu. Awak akan dapat lah scene yang awak nak tu. Okey, soalan berikutnya. Kalau guna cahaya macam mana? Saya selalu guna cahaya macam mana? Ambient atau lighting sendiri? Saya dua-dua. Dua-dua benda tu saya guna belaka. Bergantung kepada assignment ketika tu lah. Assignmentnya macam mana. Cuma kelebihan ada cahaya sendiri ni kadang-kadang lah. Kadang-kadang saya mix. Saya mixkan available light dengan cahaya ni, cahaya daripada flash ataupun daripada cahaya studio light. Campur dua-dua. Tengok kepada tugasan ketika tu. Dia tak ada jawapan yang khusus. Tapi ada fotografer yang dia memang tak ada alatan. Semua flash gini je. So dia pakai available light lah. Jadi available light tu kena tengok, awak kena study gini tau. Awak pergi kat YouTube. Awak type apa ni? Strobist. STROBIST. Boleh tak? Strobist ni adalah satu perkataan yang berkaitan dengan ambil gambar guna flash yang apa ni, yang boleh kontrol dari jauh lah, yang pakai trigger tu, strobist. So awak belajar dari situ cara guna one light ataupun boleh tarik ke one light flash, boleh juga, ataupun two light flash, ikut anda awak lah. Akan ada golongan-golongan yang hanya guna dua flash, ada yang guna satu flash,
Daripada situ akan timbul minat awak lah. Oh, kalau satu flash, ni rupanya. Dua flash, ada kelebihan pula. Dia boleh control dua angle. Katakan, kata satu flash, awak ambil gambar awak saja kan. Belakang gelap. Kalau dua flash, sini nampak gelap sini kan. Tiba-tiba belakang tu nampak pula cahaya. Tu kelebihan dua flash. Kita boleh tembak untuk background pula. Okey, jadi boleh lagi kreatif lah. Lagi banyak flash awak ada ataupun lagi banyak sumber cahaya awak ada, lagi kreatif awak boleh main dengan gambar awak tu. Okey, saya cuba respon sikit lagi berkaitan dengan awak punya jawapan lah. Okey, saya baca ya. Saya belum dapat tengok markah assignment saya. Hihihihihihihi. Tapi tak apalah, tak apa jika tuan sibuk. Bila-bila pun boleh. Apa tu? Tahu tak apa. Tahu. Tapi insya-Allah lah, apa-apa hal pun mesti akan saya akan jawab akan jawab assignment awak tu. Semua okey, cuma letihlah untuk menyiapkan 2-3 assignment dalam masa yang singkat. Tapi ia tidak menjadi masalah kerana memang tugas pelajar. Tahu tak apa? Assignment gambar kumpulan susah kerana suka untuk berjumpa dengan kawan atau orang ramai. Assignment berkumpulan ni kan saya khabar dah. Dia mesti lebih daripada satu. Maknanya dua dah ke atas. Tak boleh nak cari ramai, guna dalam rumah awak tu. Takkan awak duduk 2 orang je. Kan? Jadi tidak timbul. Allah, betul. Apakah cadangan anda terhadap kelas ni yang boleh memberikan impak terhadap pemahaman pelajar? Ni impak jawapan ni. Tidak tahu. Teruk. Tidak tahu jawapan dia. Nak beri cadangan pun tak tahu. Macam mana? Buat research. Betul lah. Buat research. Awak buat research. Saya banyak dah. Awak kena buat research. Kelas secara bersemuka memang dah lihat apa lah. Okay, saya baca ni lah. Secara jujurnya saya kurang berminat dalam bidang ini kerana pernah beritahu kami bahawa segelintir daripada kami hanya mengambil gambar secara tangkap muat. Saya agak terkilang di situ. Saya sebenarnya telah meluangkan masa saya untuk mencari idea dan menelaah secara agak terperinci. Tetapi gambar itu pada pandangan mata saya hanyalah sekadar melepas batuk di tangga. Saya pernah menangis kerana agak perik mahu mengambil gambar secara detailing. Saya bukanlah seorang yang minat dalam fotografi, tapi apa-apa pun saya jadikan teguran itu sebagai semangat untuk mengambil gambar yang terbaik. Saya minta maaf kalau selama pembelajaran ini kami susah nak buka video, nak bertanya. Kadang-kadang persoalan itu sukar untuk dinyatakan. Okay, nampak tak sini? Saya kurang berminat. Inilah punca dia. Minat, macam saya beritahu dah tadi. Punca kepada masalah di sini adalah minat. Kerana di situlah menyebabkan gambar akan jadi tak muat. Kalau awak ada sedikit ataupun sekelumit minat, dan awak cuba buat macam saya tunjuk ni lah. At least kalau awak nak minat, awak buat gini, awak study dulu. Awak pergi satu-satu. Awak pergi dekat Pinterest kan. Awak buka lighting photography. Settle satu-satu lah. Awak tengok. Lawa gambar ni. Oh, gambar cahaya macam ni okey tak? Oh, cahaya macam ni okey tak? Okey. Awak mix dengan kepala awak tu, awak masuk dalam kepala awak tu. Oh, ni rupanya cahaya yang fotografer ambil perhatian. Oh, cahaya gini. Awak sematkan kepala. Ataupun awak dekat Pinterest tu awak bookmark dia lah. Awak pinkan cahaya-cahaya tu. Awak masukkan dalam board awak, buat satu board lighting saja, lighting fotografi. Masukkan dalam tu. Okey, kemudian pergi dekat komposisi pula. Raw of thirds.
Kat printer tu router. Oh, ni router. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Pin kan. Betul leading line macam mana? Oh, ni leading line. Gini rupanya. Okey. Framing. Oh, gini rupanya. Tadi tidak timbul dah framing ambil gambar. Ni ambil cicing atau ambil spek gitu je. Jadi benda-benda tu, awak cuba leraikan dengan cara mudah. Satu, satu persatu dengan cara mudah yang awak mudah faham. Kemudian combinekan sekali. Macam mana saya nak combinekan sekali? Oh, cahaya tengok pergi gaun dah bilik awak. Oh, tepi tingkat ni okey ni. Ataupun pergi mana-mana kawasan. Oh, cahaya kalau petang macam ni. Okey. Okey, okey, sini okey. Oh, ni nampak ni ada ni RO3 ni. Boleh duduk kalau saya ubah subjek sini jadi RO3. Okey. Settle. Oh, ni memang kalau saya masuk sini sikit, nampak dah leading line. Leading line. Oh, ubah subjek situ. Okey, settle. Framing kat mana? Celah mana nak ambil? Oh, celah ni jadi framing. Okey, okey, okey. Apa tak? Settle situ. Cuma yang jadi awak jadi gelak gambar tu, pasal awak tidak cuba settle satu persatu. Awak nampak ngap sekaligus. Ya ada tak ni? Tak ada je. Tu jadi punca tu. Pasal awak dah pergi, dah pecahkan dia dengan detail. Awak pernah tengok tak dekat Pinterest ada sebenarnya. Senang tak nak jadi jutawan ni. Nak jadi jutawan. Pada kita, nak jadi jutawan, mana boleh, susah tu. Tak mungkin. Tapi dia orang pecahkan. Nak jadi jutawan ni kena jual benda ni dengan harga sekian-sekian, berapa unit sehari. Dia dah kali sebulan, kali setahun. Dia jutawan. Oh, so senang sangat. Nampak? Dia cuba perincikan benda tu dengan cara lebih mudah. Jadi, sama juga dengan fotografi ni, gitulah sepatutnya awak kena buat. Awak kena pecah-pecahkan supaya dia nampak lebih ringkas dan memudahkan awak dengan cara yang sistematik. Yang tadi tu, yang timbul gitu tu, itulah punca dia minat lah. Foto yang jadi pembunuh nombor satu tu. Sedangkan apa tau? Sedangkan benda ni tidak susah mana. Dia tidak susah. Sebab apa awak kena mahir benda ni? Kerana dia akan bantu awak di masa depan. Contohnya, tengok perbezaan antara orang yang ada tumpu perhatian dalam subjek ni dengan orang yang tak tumpu perhatian. Apa dia akan jadi pada masa depan? Orang ni minat, dah dia belajar apa yang saya suruh, yang ni tak minat dan dia fail lah, dia tak boleh pergi. Katakanlah dia berjaya, orang ada minat ni, dia berjaya dalam bidang dia lah. Katakan awak ambil bidang lain lah. Awak jadi bersyarah lah, senang cerita, untuk memudahkan awak. Awak jadi bersyarah. Dan awak bidang teknikal, bidang keselamatan rangkaian. Dan awak nak jadi profesor satu masa nanti. Dan untuk jadi profesor ni, awak kena pergi bentang presentation dari mana universiti ni. Awak imagine tak, benda yang awak ambil tu, awak perlu bergantung pada orang lain. Perlu ambil dulu sumber lain. Sedangkan awak nak sumber awak sendiri. Apa jadi? Awak pun ambil gambar tak kat muat lah. Orang yang tengok presentation awak tu, gambar yang awak ambil tu, put air Aduh punya gambar. Kan ada gambar lawa sikit je. Aduh, gambar gini. Lama-lama awak jadi profesor, contoh ya. Manalah dia boleh jadi profesor? Allah, gambar ya Rabbi. Baik anak aku pula ambil gambar lawa sikit. Mana gitu. Dia akan jadi efek macam tu kepada peserta. Sedangkan dengan sedikit perhatian awak tumpu pada subjek ni, bila awak tunjuk gambar, orang gambar wayar je. Lawa ni ambil. Padahlah dia dapat profesor pun. Dah lah presentation bagus. Gambar pun okey. Respect lah dia ni. Apa tak?
kesan dia kepada awak pada satu masa nanti. Dengan beri tumpuan pada subjek ni. Tapi kalau awak dah putus asa, tak ada saya dah lima tu. Yang apa ni? Yang menyebabkan awak jadi gitu adalah disebabkan awak mengeyakan pelbagai alasan yang tak logik yang awak beri. Sebenarnya tak logik ni. Awak marilah alasan apa pun, itu adalah alasan awak sendiri untuk menyedakkan hati awak je. Apa kata awak lari, awak tengok dari segi sudut. Satu lagi, sudut yang positif. Awak ni duk asyik tengok sudut negatif je. Cuba lari sikit. Apa kata kalau sudut tengok dari segi sudut positif? Oh, kenapalah aku tak tengok daripada sudut positif. Sedangkan bila tengok daripada sudut positif, ini yang boleh tolong nanti, satu masa nanti. Tengok. Dengan sedikit pandangan yang berbeza, hasilnya berbeza. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Soalan dari segi perbincangan ni, boleh tanya? Ya. Macam mana nak ambil gambar food fotografi tapi macam dalam Google? Dalam Google? Dalam Google dah sepang. Dalam Google. Dia lawa dah. Cara nak ambil dia. Dia lawa dalam Pinterest lawa. Pinterest dalam apa ni? Dalam YouTube, dalam web untuk fotografer, macam 500 pics, 500 pics, 500 pix.com. Itu adalah nama web untuk fotografer lah. Yang saya ingat lah. Ataupun awak pergi dekat ni, istock.com ke, yang stock foto tu. Awak tarik stock foto, dia akan keluar laman web untuk stock foto. Awak boleh tengok situ. Itu antara tempat yang patut awak refer lah. Jadi, bila belajar, awak tengok lagi syarah kali kedua yang saya dah syarah kan itu kan, pasal fotografi kan. Ada saya dah upload lah. Saya upload lagi. Saya rasa saya upload dah. Awak dah tengok. Awak perlu tengok kali kedua. Tengok, ketik. Bila tengok kali kedua, dia akan lebih masuk lagi cara nak ambil gambar. Yang membantu kan, saya beritahu sikit kan. Antaranya, angle awak ambil gambar. Dia banyak angle, enggak ada angle atas, bawah, angle ke sini, kiri, kanan, kan. Backlighting ke apa, kati kan. Dan awak juga boleh tengok, masuk dekat laman web, contohnya laman web KFC, laman web Pizza Hut, laman web makanan segera kan. Kenny Rogers contohnya. Masuk laman web tu yang berkaitan dengan fotografi food tu. Tengok. Awak tengok angle. Kalau dia ambil gambar close up macam mana. Kalau dia ambil gambar jauh macam mana. Awak bucket jauh, nampak banyak. Macam mana dia disusung makanan tu. Awak masuk kat laman web restoran. Selain daripada laman web fotografer. Perhatikan. Kenapa gambar tu bagus? Cahaya daripada mana? Prop apa dia guna? Kemudian masuk juga nama web Amazon.com, awak tarik situ, food. Tengok cover design tu. Cover design berkaitan dengan food fotografi. Benda dia ambil, dia letak sana. Teks tu kat mana? Ruang kosongnya kat mana? Daripada situ awak akan belajar. Ambil contoh. Dan saya nak komen sikit lah. Saya dah tengok sepintas lalu, gambar yang awak ambil food fotografi tu. Kebanyakan orang yang buat silap kat mana tau? Silap. Satu, awak nak tengok rubrik. Yang keduanya, awak kena beri perhatian ialah kita sekarang ni berada dalam kelas fotografi. Permakahan lebih kepada aspek fotografi.
Ini setengah-setengah tu kita pergi buat gambar. Okey, gambar saya tunjuk contoh. Saya tulis sini. Gambar. Ini gambar makanan. Okay, macam ni. Kalau bulat-bulat tu makanan. Tulisan tindih gambar tu. Apa tahu? Tak macam mana saya nak bagi makan pada gambar tu. Tulisan duduk tindang atas gambar tu. Macam mana? Gambar tu pula awak kena kelabukan pula. Pasal nak nampak tulisan. Ini adalah satu kesilapan yang besar lah. Awak dah lari dia segi niat tu. Saya nak bagi makan atas gambar. Yang tulisan tu semua nombor 2. Sebab tu saya kata, awak kena rujuk dulu. Awak kena rujuk dekat poster KFC contohnya. Dia tak akan campur, dia tak akan tindang gambar tu. Gambar tu dia tak akan tindih. Sebab dia nak tunjukkan gambar dia. Jadi teks dekat mana? So layout awak kena buat gitu lah. Jadi saya tak tolong dah tu. Okey, lagi soalan? So, macam mana untuk seorang beginner, macam saya lah contohnya. Saya susah nak macam yakin dengan gambar tu dah okey. Macam mana mungkin saya sekarang dah profesional. Masa mula saya sebagai beginner tu, macam mana saya yakin dengan gambar tu okey bagi saya? Dia untuk yakinkan diri, dia untuk kita yakin diri, kita preparation tu kena mantap. Contohnya macam saya buat tunjuk tadi lah. Sebelum pergi kena preparation lah. Ni antara preparation lah. Okey, checklist kena ada. Dah tengok awak nak buat assignment apa, awak kena study dulu pasal assignment tu. Cuba bagi contoh. Awak bagi saya satu contoh assignment apa awak nak buat. Boleh tak? Nanti saya akan beritahu benda betul. Saya susah nak yakin dengan gambar portrait. Portrait, okey. Okey, awak ambil. Awak nak ambil gambar portrait. Benda awak kena study. Okey, awak kena study. Awak pergi dekat YouTube. How to take better portrait photography like a pro. Betul kan? So awak tengok dia akan terangkan peralatan yang dipakai, angle-nya macam mana, kan? Teknik yang dipakai, speed berapa semua. Okey, awak catat lah. Oh gini. Okey dah. Pergi kat lain pula. Pergi masuk Pinterest. Oh gaya ni macam ni. So awak masukkan dalam telefon awak lah. Okey, gaya macam ni. Teknik flash duduk sini. Awak duduk sini. Caranya macam ni. So sebelum awak pergi tu, awak praktis dekat awak punya kawan-kawan baik tu. Praktis dulu. Saya kejap saya tunjuk macam mana saya praktis fotografi. Portrait. Okey, saya tunjuk macam mana saya praktis. Ini saya praktis. Ni. Mana? Saya beli benda ni. Saya pakai flash sini, saya pakai flash sebelah ni. Saya praktis dengan benda ni je. Sehingga saya yakin saya boleh control. Saya ambil dekat, saya ambil jauh. Gini, pusing-pusing sikit. Tu. Saya belajar dengan ni dulu sehingga saya confident dengan sudut teknikal tu, baru saya pergi ngadak orang betul. Jadi ini adalah antara benda yang awak perlu buat. Kalau awak tak mampu beli benda ni, contohnya ni benda ni mahal juga ni.
So awak beli mana-mana patung mainan tak apa. Ataupun awak ambil adik awak. Okey, jadi model yak, ambil dia. Ambil. Most hostnya adalah kena selalu praktis tau. Bukan cepat puas hati dengan benda yang awak ni. Nampak tak? Ni bendanya. Itu lah. Jadi perjalanan saya sebenarnya tidak jauh beza dengan perjalanan awak semua. Sebenarnya perjalanan saya lagi susah. Sebab saya daripada awal sampai ke akhir, sehinggalah timbulnya era digital ni, baru saya lebih mudah tu. Sedangkan awak terus digital terus. Jadi awak banyak source yang boleh dapat. Selain daripada saya pula muncul tiba-tiba depan awak ni. Yang boleh awak banyak bertanya, banyak boleh buat menyelesaikan masalah, apa-apa masalah. Sebab saya boleh bagi jalan pintas kat awak macam mana nak mengatasi masalah tu. Cuma awak lah tak gunakan peluang tu. Nak macam mana? Okey, apa lagi? Okey, untuk kelas sekarang, saya nak awak bersedia sikit tanya pasal kita berhujung ni. Kelas sekarang DTM lah. DTM sila prepare apa soalan penghujung ni. Pasal dia dah masuk sesi penggolongan lah. Sebab banyak benda yang saya telah sarahkan lah kepada awak semua ni. Nanti kan sarah benda lain pula kan, nak kena ada latihan pula. Kalau sarah saja, tak boleh kena ada assignment. Jadi saya kena bagi assignment pula. Tak boleh bagi assignment lain. Saya akan bagi assignment yang untuk projek akhir nanti. Mungkin hari Rabu ni kot. Hari Rabu ni saya akan bagi hints dulu. Dan katakan assignment tu periksa akhir, katakanlah bulan 10 kan. Bulan 10 ni. Katakan contohlah ada 5 bulan 10 lah contohnya hari akhir hari assessment akhir tu. Jadi saya akan beri soalan tu seminggu sebelum untuk awak siapkan. Jadi pada hari berkenaan tu saya akan beri beberapa jam lah. Jadi dalam beberapa jam ni awak kena submit lah. Okay, jadi ambil dah peluang tu dalam masa hari ni dengan esok untuk kelas DTM dengan DTMM esok. Apa-apa je sediakan soalan supaya menjawablah apa yang awak muskil selama ni. Okey, kalau tak ada, sekian saja untuk sesi ni. Jumpa lagi hari Rabu. Hari Selasa. Alright, Assalamualaikum. Boleh. Sekiranya midterm tak ada sir? Ada. Kita ada. Ada. Saya belum prepare lagi. Tapi midterm tu kena jawab dekat MOOC tu. Tahu tak apa? Dekat klik tu, dia bukan klik. Awak pergi dekat klik, awak cari MOOC. Apa benda lah, saya pun lupa benda tu. Okey, awak pergi daftar situ. Semua orang kena daftar situ. Nanti soalan saya letak situ. Kiranya midterm nanti bertulis tapi yang projek akhir tu takat gambar macam tu. Ya. Midterm soalan biasanya ni soalan jawapan pendek je. Saya pun malah nak baca banyak-banyak ni. Soalan ringkas je. Apa itu aperture, kalau macam ni macam mana nak buat? Contohnya apakah teknik nak ambil gambar panning? Awak kena jawab 1 kena ni, 2 kena ni, 3 kena ni, 4 kena ni, gitu je. Nak dalam bentuk jawapan yang ringkas.
tambah soalan ni, kata macam mana nak ambil gambar pending? Awak pun jawab, pada suatu hari saya kena pergi kepada kawasan sekian-sekian. Saya perlu bawa report, saya kena perlu bawa ni. Panjang macam jela. Soalan saya nak tahunya apa kena bawa tu je. Macam mana ni? A, B, C, D gitu je saya nak. Saya tak mahu awak jawab berjela yang saya kena baca. Bawa pening kepala. Kalau orang dekat siapa orang. Okey, faham? Faham. Okey, ada apa nak tanya lagi? Sir, Unida open courseware ni sir. Aduh. Ada dua tak silap situ. Satu yang fotografi yang tulisan besar belaka. Satu lagi yang tulisan kecil kan. Besar kecil kan. Betul tak? Awak masuk, awak daftar dekat yang tulisan kecil tu.